Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Yang biasa memanjat syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya kita masih lagi dapat bersama hari ini dalam program Quote of the Day bersama dengan Atuk dari Kota Baru. Kota Baru. Hari ini hari Khamis. Khamis. Hari ini hari Khamis. 11 Mei. Siapa yang masih berpuasa tahniah. Siapa yang sudah beraya tahniah. Syawal, masih Syawal. Masih Syawal. Sama-sama pagi hari ini walaupun agak lewat tapi kita teruskan seperti mana biasa. Terima kasih kepada rakan-rakan. Assalamualaikum perindu Rasulullah. Perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekontok. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya selalu amin. Amin amin. Kepada rakan-rakan dari Kelantan, Terengganu, Pahang, wow. Dari utara, Kedah, Perlis, Penang, Perak, Selatan, Johor, Melaka. Terima kasih banyak. Negeri Sembilan. Woi, tak sebut tak boleh, kena sebut semua. Sabah dan Sarawak. Begitu juga rakan-rakan kita dari Indonesia. Terima kasih kerana sudi menjenguk Atuk, sudi bapak-bapak, ibu-ibu di sana. Semoga semuanya salam sehat sejahtera. Wow. Rakan-rakan dari Brunei, Dayang-Dayang, terima kasih. Dari Singapura, rakan-rakan dari Singapura, terima kasih. Terima kasih juga kerana sudi bersama dengan Atuk hari ini. Dan rakan-rakan, cantik kopi Atuk, terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama pagi hari ini, tajuk kita hari ini, siapa isteri yang baik? Siapakah isteri yang baik? Itulah. Bagi orang yang belum kahwin, dia mesti cari calon isteri yang baik. Yang baik. Macam mana baik tu? Ini yang kita nak kongsikan hari ini. Kongsikan hari ini. Bagi Allah menjadikan manusia ini berpasangan, pasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Ya Mayusri, Assalamualaikum jemaat. Ahli syurga kita semua. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya Mayusri, Atuk doakan semoga sentiasa sehat. Sehat sama. Sehat sama. Terima kasih banyak. Itu sudah menjadi lumrah manusia dan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah iaitu lelaki yang sudah mampu, dia boleh memilih untuk kahwin. Itu sunnah. Ada yang tak kahwin pun ada. Ramai ulama tak kahwin pun ada. Ada. Tapi sunnahnya kahwin. Ada banyak kelebihan orang yang kahwin. Pahalanya menikah, rezekinya menikah. InsyaAllah. Amin. Amin, amin. Semoga sihat selalu tu. Amin. Terima kasih. Dalam soal perkahwinan, banyak contoh-contoh. Sebagaimana isteri Rasulullah bermula daripada Khadijah. Isteri yang lain. Semuanya memberi contoh dan tauladan yang baik. Contoh dan tauladan yang baik. Begitu juga para ulama-ulama, para wali-wali wanita, Rabi'atul Adawiyah. Itu contoh-contoh. Contoh-contoh orang yang baik, wanita yang baik. Dan wanita ini dalam hidupnya dia cukup senang masuk syurga. Di mana kata hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, jika seorang isteri mengerjakan solat 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan, menjaga kemaluan, mentaati suami, nescaya akan ditetapkan kepadanya, masuklah ke syurga. Semudah itu wanita. Sebab kaedah beribadah wanita dengan lelaki ni tidak sama, ada perbezaan. Lelaki tak ada haid, dia ada haid. Lelaki tak ada nifas, dia ada nifas. Lelaki tak mengandung, dia mengandung. Itu contoh di antara perbezaan yang nyata. Yang nyata di antara lelaki dan perempuan. Jadi wanita ini dia mendapat taraf yang istimewa. Mudahnya masuk syurga. Amin. Iaitu hanya dengan solat 5 waktu, tepat waktu, dalam waktunya, solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan 30 hari. Kalau tak boleh,
Ada masalah tadi, boleh ganti. Dan menjaga kemaluan, itu kena jaga. Mentaati suami. Yang mentaati suami ni ramai yang fail. Ramai yang fail. Sebab taat itu subjektif. Kita tengok bagaimana Khadijah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah tidak pernah meninggi suara dengan Rasulullah. Bahkan Khadijah tidak pernah mendahulukan percakapan, kecuali Rasulullah dulu memulakan percakapan sehingga akhir hayat Khadijah. Itulah contoh. Dan bagaimana Fatimah, anak bongsu Rasulullah, begitu taat kepada Sayyidina Ali suaminya. Masak sendiri, pecah-pecah tangan, basuh pakaian sendiri, jaga anak Hasan dan Husain. Begitulah. Dan juga bagaimana Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam, yang menerima cerca, yang menerima maki hamun daripada penduduk kerana dikatakan dituduh berzina, sehingga melahirkan anak. Sehinggalah mukjizat Nabi Isa dalam buaian sudah boleh bercakap, menentukan. Dan dia juga ibu syurga. Dan yang paling hebat ialah Asiah, isteri Firaun. Isteri Firaun. Tak adalah manusia yang paling jahat di dunia ni. Manusia, bukan syaitan, manusia. Dengan kasarnya, dengan bengisnya, dengan zalimnya. Tapi Asiah tetap setia kepada Firaun sehingga dia dibunuh oleh Firaun. Itulah 4 ahli syurga. 4 ahli syurga, Asiah. Tapi kita jangan lupa, Asiah adalah ibu angkat kepada Nabi Musa. Asiah beriman kepada agama Nabi Musa. Ibu angkat kepada Nabi Musa. Itulah 4 contoh. 4 contoh wanita yang menjadi ibu syurga. InsyaAllah bagi wanita-wanita yang masuk syurga nanti akan bertemu dengan 4 ibu ini. Akan bertemu dengan 4 ibu ini. 4 ibu ini. Ya, Assalamualaikum jemaat. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Tak nampak. Ya Wan. Oh, okey. Terima kasih. Terima kasih. Ingat Allah dalam hati. Tempat Allah dalam hati kita. Amin. 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 Terima kasih banyak. Masih belum start puasa 6 lah. Sempat lagi ke? Sempat. Kena start. Besok mula. Besok mula. Kalau hari ini daripada subuh tadi belum makan apa-apa, boleh dah niat puasa sunat. Tak susah. Tak susah. Puasa sunat senang macam Rasulullah. Bila dia bangun pagi, dia terus pergi ke dapur. Pergi ke dapur. Tengok tak ada makanan dalam dapur. Aisyah pun niat macam mana? Saja aku puasa sunat bulan Syawal kerana Allah Ta'ala. Itu saja. Aku puasa bulan Syawal kerana Allah Ta'ala. Puasa sunat bulan Syawal. Memanglah bulan Syawal ni bukan puasa wajib. Niat aku puasa sunat bulan Syawal kerana Allah Ta'ala. 41 hari. Puasa sunat boleh niat bila-bila pun, tak ada masalah. Kalau hari ini belum makan lagi daripada subuh tadi, boleh. Sah. Seperti Rasulullah, apabila dia keluar daripada masjid pergi ke rumah, tengok makanan tak ada atas meja. Aisyah terkejut. Malu Aisyah sebab suami nak makan tak ada. Tapi apabila Aisyah tanya, ya Rasulullah, engkau nak makan ke? Tidak, aku puasa hari ini. Aisyah senang hati. Itulah cara menjaga hati isteri dan suami. Dia puasa. Puasa tak perlu makan. Alhamdulillah, Aisyah kata, mujurlah suamiku puasa. Sebenarnya dia baru niat je sebab nak jaga hati Aisyah. Itulah romantiknya Aisyah dengan Rasulullah. Isteri yang baik. Isteri yang baik. Saja aku puasa sunat bulan Syawal. Kerana Allah Ta'ala. Saja aku puasa sunat kerana Allah Ta'ala pun boleh. Boleh, insyaAllah. Jadi itulah cara Aisyah dan Rasulullah. Jadi kecuali kalau puasa bulan Ramadan tak boleh. Kalau kau kena niat selepas maghrib hingga sebelum subuh. Kalau tak niat, miss habislah. Tapi untuk solat untuk puasa sunat dipermudahkan. Begitu juga puasa Isnin Khamis. Hari Isnin, hari Khamis puasa kan. Rasulullah selalu puasa Isnin Khamis. Bangun hari Isnin tu tak ada apa nak makan. Tak apalah, puasalah hari ini. Okey. Ni dah jalan dah. Dah jalan dah. Atau esok last. Esok last. Straight 6 days. Esok last insya-Allah. InsyaAllah. Ya Allah, permudahkanlah amal ibadat puasaku ya Allah. Amin. Amin. Itu. Tajuk kita hari ini, Quote of the Day bersama mengatur hari ini. Hari ini hari Khamis. Tajuk kita hari ini ialah isteri
siapakah isteri yang baik? Isteri yang baik. Itulah isteri Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi jika seseorang isteri mengerjakan solat 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan, menjaga kemaluan, mentaati suami, nescaya akan masuk syurga. Pilihlah pintu syurga mana yang kau nak masuk. Mudah kan? Tapi nak taat suami ni, biarlah boleh macam Asyah mentaati Fir'aun. Biarlah boleh macam Khadijah mentaati Rasulullah. Biar sampai tahap tu, biarlah boleh macam Fatimah mentaati Sayyidina Ali. Itu contoh. Bukan kata tak ada. Ada. Bukan kata tak ada. Jadi belum lagi kita bicara wali-wali Allah, wanita-wanita wali Allah. Walau bagaimanapun, kita akan cuba menghuraikan ciri-ciri wanita yang boleh masuk syurga, boleh senang nak masuk syurga, senang dengan rahmat Allah. Amin. InsyaAllah boleh masuk syurga. Terima kasih. Di antara ciri-cirinya ialah wanita yang beriman, beriman dengan sebenar-benarnya, beriman dengan sebenar-benarnya, iaitu beriman ialah sudah terdapat di dalam rukun Islam, beriman, iaitu rukun iman 6 perkara. Beriman dengan sebenar-benarnya, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, beriman pada takdir baik dan buruk. Itu penting. Pertama sekali, misalnya mematuhi rukun iman. Yang kedua, melakukan rukun Islam dengan baik dan benar. Rukun Islam 5 perkara dilakukan dengan baik dan benar. Ciri wanita penghuni syurga adalah mengerjakan rukun Islam secara baik dan benar, yakni bersaksikan jika tiada Allah, ia berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Puasa bulan Ramadan, solat, tunai zakat, tunai haji jika mampu. Itu ciri yang kedua. Jadi ciri yang pertama, rukun iman 6 perkara, rukun Islam 5 perkara. Ataupun rukun iman dulu pun boleh. Rukun Islam dulu 5 perkara, dan rukun iman 6 perkara. Itulah. Dan yang seterusnya, ikhlas saat beribadah. Ikhlas. Ikhlas. Ini yang susah semua ni. Nak ikhlas ni, ikhlas betul ke ni? Main-main. Main-main ikhlas. Ikhlas. Beribadah juga harus dilakukan secara ikhlas, yang dilaksanakan semata-mata niat pada tawakal pada Allah, mencintai Allah dan Rasulnya, takut pada azab Allah, mengharapkan rahmat dari Allah, amin, melakukan taubat pada Allah, dan juga sabar dengan semua takdir yang diberikan, yang terjadi, sekaligus bersyukur dengan semua nikmat yang sudah diberikan, amin. Itulah ikhlas saat beribadah. Terima kasih. Tema sembang pagi hari ini, ciri-ciri isteri syurga. Bukan isteri baik lagi. Ini sudah sampai ke tahap isteri yang calon syurga. God of the day bersama dengan Tok hari ini. Terima kasih rakan-rakan dari seluruh negara Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, Brunei, kerana sudi bersama dengan Tok hari ini. Terima kasih banyak. Siapalah Tok tanpa anda semua. Wow. Siapalah Atuk tanpa anda semua. Jadilah isteri ahli syurga. Jadilah isteri ahli syurga. Tak cukup setakat misali. Jadilah suami misali. Jadilah isteri misali. Tak cukup. Kita nak menjadi isteri ahli syurga. Ikhlas dalam saat beribadah. Ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah melakukan ibadah pada Allah seakan sudah melihat Allah, dan jika tidak biasa melihat Allah, maka ia mengetahui jika Allah sudah melihat dirinya. Ihsan. Allahu Akbar. Ihsan. Ihsan. Yang masa beribadat tu sungguh-sungguh beribadat, seolah-olah Allah berada di hadapan. Macam itulah ihsan. Seterusnya, belajar Al-Quran.
Baca Al-Quran, belajar Al-Quran. Belajar pelan-pelan. Sekarang mudah nak belajar Al-Quran. YouTube ada, ustaz online ada, macam-macam ada, tak ada alasan. Ada tag, ada handphone, ada macam-macam, Android atau Android, semua ada. Semua ada. Yang tak ada, rajin saja. Mahu saja tak ada. Yang lain semua ada. Mahu buat, kata mahu buat. Jadi belajar Al-Quran, yakni selalu membaca Al-Quran. Berusahalah bersungguh-sungguh untuk memahami. Bukan sahaja boleh baca Al-Quran, tetapi isi dan makna Al-Quran. Dan juga berzikir dengan mengingat Allah saat sedang bersendiri atau bersama dengan banyak orang. Dan juga berdoa semata-mata hanya pada Allah juga menjadi salah satu ciri dari wanita penghuni syurga. Jangan duk kata I feel very lonely lah. Siapa boleh bawa I keluar malam ni? Allahu Akbar. Kau tak tahu ke Allah ada? Kau tak tahu ke malaikat ada kiri kanan? Allah sedang menunggu zikir engkau. Zikrullah, zikir, ingat kepada Allah. Kau tidak keseorangan. Mana ada keseorangan? I feel lonely lah. Allahu Akbar. Silap tu bro, silap tu. Silap. Tak ada istilah lonely. Tak ada. Bagi manusia bukan lonely. Bukan lonely. Dia paling kurang dia ada 2 malaikat kiri kanan. Dan dia ada Allah tempat buat bicara. Jadi bacalah Al-Quran. Baca Al-Quran, kalau boleh faham makna lagi bagus. Daripada duk baca novel apa semua. Kalau kau baca novel, kau tak dapat apa pun, kecuali terhibur sahaja. Tapi kalau Al-Quran, kau lihat dapat pahala, kau baca dapat pahala, tahu makna dapat pahala, kau beramal dengan makna itu kau dapat pahala. Dan iman kau semakin meningkat, semakin yakin, semakin kokoh iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan Al-Quran. Baca Al-Quran dapat ketenangan. Dah tenang, lapang, solusi segala masalah. Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Kalau kita down, macam-macam down, ataupun kita macam tadi feel lonely ke apa ke, baca Al-Quran. Orang yang lonely itulah orang yang patut baca Quran. Sebab dia mempunyai masa yang cukup, tidak ada gangguan. Ini tidak. Cari lagi girlfriend, boyfriend. Oi, jom. Kita kenalkan teh tarik kedai mamak. Kau duk borak buat apa? Duk membawa kedai mamak. Baiklah kau buka Al-Quran. Baca Al-Quran bro. Itulah ciri-ciri wanita syurga. Amar ma'ruf nahi mungkar, iaitu wanita penghuni syurga adalah dengan berbuat baik sesuai dengan apa yang sudah diajar dalam Islam, sekaligus menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar untuk keluarga dan juga masyarakat kita. Dengan suami isteri kena amal ma'ruf nahi mungkar. Mana yang bercanggah dengan syariah jangan buat dengan suami, jangan buat. Dengan anak-anak, anak-anak kena jaga untuk masuk syurga. Amal makruf iaitu buatlah amalan-amalan yang baik. Senyum sokmo, buat baik sokmo. Tanya sokmo suami, bang nak minum ke, bang nak makan ke, bang nak tidur ke, bang nak tanya sokmo. Orang lelaki tak boleh tak tanya. Dia merajuk. Jangan sampai suami merajuk. Allahu Akbar. Kau akan dilaknat. Dilaknat oleh malaikat. Tanya sokmo. Isteri ahli syurga tanya sokmo. Tanya sokmo. Bagaimana? Satu kisah. Fatimah, anak bangsu Rasulullah, pergi berjumpa ayandanya. Dia kata, siapakah orang yang pertama masuk syurga? Rasulullah kata si fulan, isteri si fulan. Terkejut Fatimah. Dia ingat dia orang pertama masuk syurga. Ya Fatimah, kau pergilah berjumpa dengan dia. Dialah orang yang pertama masuk syurga. Fatimah pun terus pergi. Terus pergi. Hari pertama pergi menghadap. Dia di mana ayanda? Dia di hujung kampung, di luar kota Madinah. Fatimah pergi sampai di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Aku Fatimah, putri Rasulullah. Oh, ada apa hajat? Aku hajat nak bertemu, bertandang dengan kau. Oh,
saya kena minta izin suami saya. Baru saya boleh. Ini Fatimah perempuan ni, bukan lelaki. Bukan. Lelaki lagi tak boleh. Aku kena minta izin suami dulu. Suami kau di mana? Ada di hujung kampung, sedang bekerja di kebun. Jadi datang besok lah. Nanti dia balik petang ni, malam ni saya beritahu isteri puteri Rasulullah Fatimah datang nak bertemu, insya-Allah. Hari ini saya puasa keempat. Amin. Wow, tahniah. Terima kasih. Terima kasih tahniah Mak Yusri. Wow, hebat dah, empat dah. Atuk 5. Besoklah. Besoklah. Besok atuk raya dulu lah. Sabtu dah raya. Jadi Fatimah berkata baiklah. Nanti saya datang besok lah. Nanti beritahu kepada suami ya, saya nak datang besok. Keesokan harinya Fatimah datang lagi. Dia bawa Hasan. Dia bawa Hasan. Assalamualaikum. 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 Saya buat Isnin Khamis. Cantik. Dapat 2. Dapat 2 pahala. Waalaikumsalam. Siapa tu? Aku Puteri Fatimah. Oh, dengan siapa kau datang? Anakku Hasan. Oh, aku minta dengan izin suamiku. Hanya engkau seorang saja boleh masuk rumahku. Tak apalah, datang besoklah. Nanti aku minta izin dengan suamiku yang engkau datang berdua. Maka balik lagi Fatimah. Inilah isteri. Inilah dia kata isteri syurga. Isteri syurga. Oi, maka keesokan hari datang lagi Fatimah. Datang Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Fatimah. Hasan, silakan. Hari ini saya buat usin. Oh, tak boleh. Sebab saya belum minta izin dengan suami saya untuk membolehkan Hasan dan Husin masuk. Hasan Husin masuk. Maka balik lagi Fatimah. Dan begitulah seterusnya hari terakhir dia pergi, dia bawa Hasan dan Husin. Barulah dibuka pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan puteri Rasulullah dan cucu-cucu Rasulullah. Tengok betapa titik turningnya, betapa halusnya cara layanan, minta izin, taatnya dia kepada suami. Taat dia kepada suami. Ini contoh. Contoh taat dia kepada suami. Jadi kebetulan pada hari keempat itu Fatimah pergi, hari sudah lewat petang. Jadi suaminya akan pulang. Jadi dia sedang membuat persiapan, makanan, air, apa semua dia sedang siapkan. Dan salah satu persiapan ialah rotan, cabuk, rotan. Jadi Fatimah bertanya, persiapan apa ini? Oh, sekejap lagi suami saya akan pulang. Dia kepenatan, jadi boleh minum kalau dia haus. Kalau dia penat nak makan, dia boleh makan. Aku sudah sediakan. Habis itu rotan itu tak apa. Oh, rotan ni kalau dia makan aku tak sedap, dia boleh rotan aku. Sampai tahap tu, dia boleh rotan aku. Kalau dia tak puas hati, adalah silat-silat yang aku lakukan sebelum ini, dia boleh rotan aku. Dia boleh rotan aku. Boleh rotan. Jadi, kenapa ni kau duduk di pintu tu? Duduk pintu dah akad kain tu. Oh, Fatimah, aku menunggu dia. Aku tak perlu tunggu dia ketuk pintu. Aku menunggu dia balik rumah. Dan aku angkat sikit kain itu supaya nampak seksi. Jadi kalau dia nak, aku terus boleh bagi. Naik atas katil terus boleh bagi. Apa dia nak dulu? Nak minum? Nak makan? Atau nak main dulu? Ataupun nak cabut dulu? Nak rotan dulu? Oh, Fatimah pun nampak, oh begini hebat, patutlah dia masuk dulu syurga daripada aku. Rumahnya sederhana tapi bersih. Begitulah Fatimah pun balik, jumpa ayah dia. Ya ayahanda, memang patutlah dia masuk syurga dulu daripada aku. Begitu murninya, begitu setianya, si Fulan itu kepada suaminya, Jadi Fatimah pun sedih lah. Sedih. Dia tak sampai ke tahap itu. Pelayanan kepada Sayyidina Ali. Tapi Rasulullah berkata, ya Fatimah, kau janganlah sedih. Sebenarnya, engkau yang dulu masuk syurga. Tapi yang memimpin unta engkau itu ialah wanita itulah. Jadi orang yang memimpin unta mesti berada di hadapan. Jadi dia dulu masuk syurga.
Engkau masuk surga atas unta, dia jalan kaki. Barulah Fatimah tersenyum. Itulah kisah bagaimana ahli surga setia kepada suami. Begitu juga dengan Khadijah. Khadijah tak pernah meninggikan suara dengan Rasulullah. Khadijah tidak pernah memulakan percakapan sebelum dimulakan oleh Rasulullah. Itulah Khadijah. Khadijah boleh membaca air muka Rasulullah. Bila buka pintu sahaja, sama ada nak minum, nak makan ataupun nak apa-apa, dia tahu apa Rasulullah nak. Dia terus bawa keluar Rasulullah. Dia tahu ketika Rasulullah nak baring atas riba dia. Rasulullah baring atas riba. Kisah pada suatu hari Rasulullah baring ke penatan, berjalan kaki naik unta, pergi dakwah, baring di atas riba Khadijah. Seronok kan? Tua-tua pun seronok baring atas riba ni. Tapi dah tua ni tak nak bagi baring pula. Alah, bosan lah. Itulah beza ahli syurga dengan bukan. Ketika Rasulullah sedang baring atas riba Khadijah, Rasulullah senang terlelap. Mudah Rasulullah terlelap baring atas riba isteri ni. Tak percaya, cubalah. Baring atas riba isteri, senang terlelap, mudah terlena. Ada masalah apa pun semua terlena. Tidur atas riba. Bila Rasulullah nyenyak tidur atas riba Khadijah, tiba-tiba air mata Khadijah menitik atas pipi Rasulullah. Seronok cara hidup suami isteri Rasulullah. Khadijah tidak pernah tinggi suara, tidak pernah merajuk, tidak pernah merungut sepanjang pernikahan mereka. Umur 25 sehingga umur 53. Bayangkan, itulah umur mereka kahwin. Tiga kahwin. Setelah air mata Khadijah menitik di atas wajah Rasulullah, Rasulullah pun terkejut. Buka mata, "Ya Khadijah, kenapa kau menangis? Adakah kau menyesal kahwin dengan aku? Tidak ya Rasulullah. Aku menangis melihat kuatnya kau berdakwah jalan Allah. Aku menangis kerana aku sudah infak, aku dah bagi semua hartaku kepadamu. Kalau ada lagi, aku akan bagi semua untuk menegak, untuk berdakwah agama Allah. Ya Rasulullah, jika engkau memerlukan tulang-tulangku, jika aku wafat nanti, ambillah tulang-tulangku. Kalau laku jual, kau jual. Kalau laku buat, kau buatlah apa saja, asalkan boleh membantu engkau untuk terus berdakwah risalah agama Allah Subhanahu Wa Taala." Begitulah murninya, sucinya Khadijah, ibu syurga. Ibu syurga hanya 4. Aisyah tak masuk. Aisyah tak masuk. Ibu syurga hanya 4. Khadijah, Fatimah, Maryam, Asyah. Sehebat-hebat Aisyah tak masuk. Tapi dia ahli syurga, tapi dia bukan ibu syurga. Bukan ibu syurga. Jadi anda yang mana? Adakah anda mengikuti sehebat Khadijah? 1. Adakah anda mengikuti sehebat Fatimah? 2. Adakah anda, hoi wanita, sehebat Maryam? 3. Ataupun adakah anda sehebat Asyah? 4. Pilih mana satu kalau nak masuk syurga. Go up the day bersama dengan Atuk hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk. Isteri siapakah? Isteri yang baik-baik. Maryam, Kasturi Maryam. Ini yang merah. Yang merah ini Kasturi Maryam. Rasulullah suka kenakan wangi-wangian kasturi. Itulah kasturi duha. Siapa berminat boleh buat pembelian, tekan beg kuning ni beg kuning, pop situ dan keluar, boleh buat pembelian. Harga istimewa di TikTok. Kalau beli dengan Atuk direct, yang hitam ini ialah kasturi duha RM29. Yang merah ni istimewa sungguh untuk wanita tersayang muslimah, ibu tersayang. Ini RM39. Jadi kalau campur dua tu RM68. Join. Terima kasih. Jadi boleh beli, buat pembelian, sama ada untuk kegunaan sendiri atau menantu beli kepada pak mertua, atau menantu beli kepada mak mertua, boleh ataupun kita beli untuk diwakafkan di masjid, letak di masjid, bagi tahu Pak Iman, ini saya wakafkan, siapa nak guna silakan, maka mendapat pahala sepanjang masa.
Lebih-lebih lagi orang guna untuk pergi ke masjid, bukan orang guna untuk pergi disko. Tidak. Orang pakai wangi-wangian, bau dengan kasturi, orang tak masuk disko. Bau kasturi tu tak masuk disko dah. Tak masuk disko. Jadi boleh buat pembelian. Siapa yang nak buat affiliate, nak menjadi ejen atuk, boleh ambilkan affiliate. Keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora, hati di taman bunga, satu impian, satu harapan. Ya Wan. Hebat Madah Wan ni. Hebat Madah Wan. Jadi itulah wangi-wangian. Wangi-wangian ini adalah sebahagian daripada aura bersemangat, yakin diri. Kita akan lebih yakin dalam kehidupan kita. Kita wangi-wangian. Rasulullah 24 jam sentiasa wangi Rasulullah. Apabila Rasulullah lalu di satu lorong, maka walaupun dia sudah tak nampak, tapi baunya tetap wangi. Kata Anas bin Malik kata, aku selalu melihat Rasulullah menggunakan wangi-wangian kasturi duha. Kasturi bukan kasturi duha. Kasturi duha ni nama brand Datuk. Brand Datuk nama kasturi duha, sempena dengan ambil iaitu masa duha. Quote of the day bersama dengan Datuk, iaitu masa duha time. Siapa yang belum solat sunat duha, tolong pergi solat sunat duha dulu. Buat 2 rakaat. Saja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Senang je. Senang. Siapa yang pernah buat? Tahniah. Siapa belum buat, silakan tanya tu. Macam mana nak buat solat sunat duha tu? Boleh tanya, type saja. Type. Jangan malu, jangan segan. Jangan malu, jangan segan. Untuk buat pahala, untuk masuk syurga. Jangan ikut orang. Orang tak solat neraka. Takkan kita nak ikut orang. Macam itulah. Tapi solat sunat tu tak buat tak apa, buat dah pahala. Solat sunat lah, tak buat tak apa. Tapi apabila solat wajib engkau pincang, ibadat yang pertama yang akan disemak di pada mahsyar nanti ialah solat. Bila disemak didapati engkau adalah rompong-rompong dalam solat wajib, maka Allah berkata kepada malaikat, ya malaikat, kau tolong semak solat sunat dia. Ambilkan pahala sunat, tampungkan kepada solat sunat wajib. Sebab itu solat sunat itu penting. Bukan ambil pahala sedekah, bukan ambil pahala haji, bukan ambil pahala zakat, bukan ambil pahala puasa, bukan ambil pahala sunat. Puasa sunat apa ni? Bukan puasa sunat. Solat sunat tampung kepada solat wajib. InsyaAllah jika timbangannya berat, maka syurga. Amin. Dengan rahmat Allah. Sebab tu jangan main-main puasa sunat. Apa ni? Solat sunat ni jangan main-main. Rasulullah tidak ada sunat pada Rasulullah. Semua solat wajib. Tahajud wajib, witir wajib, solat duha wajib. Semua pada Rasulullah wajib. Pada umatnya sahaja sunat. Yang 5 waktu je wajib. Tapi kalau kita boleh mewajibkan juga kepada kita, Allahu Akbar, itulah yang terbaik. Sebab itu solat ini bukan 5 waktu, bukan setakat 17 rakaat, tetapi sampai 50 rakaat. 50 bro, 50 rakaat. Solat ni bukan sikit. Untuk masuk syurga. Ingat senang kena masuk syurga. Allahu Akbar. Cantik bro syurga ni. Kau tengok istana raja dah cantik. Istana raja bukan Malaysia, istana raja Arab Saudi tu cantik besar. Cantik lagi istana kita di syurga yang sedang menanti. Kosong, tak ada orang. Tak ada orang untuk atuk, untuk engkau semualah. Tapi untuk melayakkan kau masuk syurga itu adalah solat kena sempurna. Solat sunat kena banyak. Itu adalah SOP dia. Istana dah ada dah. Istana buat daripada emas. Mana ada orang lain buat kepala paip dia daripada emas. Ini sebuah bangunan daripada lantai permata. Allahu Akbar. Allah bukan buat lantai dengan plywood. Tak ada. Tak ada bro. Istana dah siap. Habis tu bukan beribadat je lah. Beribadat. Tapi kau tu sibuk nak cari rumah besar di dunia. Kau buat apa sibuk? Kau dah siap ke untuk akhirat? Yang kau tu sibuk yang nak tinggal tu apa? Buat yang kau nak akan dapat selama-lamanya. Dengan 70 bidadari. Allahu Akbar. 70 bro. 70 bro. Wow. Hebat kan? Tapi tu atuk dah tua ni. Macam mana masuk syurga nanti tua? Oi. Tua tak adalah masuk syurga atuk umur 30.
Kau tak tengok foto atuk umur 30, handsome bro. Macam itulah insya-Allah di syurga nanti. Contoh. Rasulullah kata orang masuk syurga ni umurnya sebaya 30-an. Yang perempuan 20-an. Terang tang-tang, tung. Itulah wanita syurga. Siapa wanita syurga? Jadi kalaulah suami kita tu berdakwah di jalan Allah, kita ada duit, bagilah ke suami kita. Seperti Khadijah bagi kepada Rasulullah. Kalaulah suami kita tu hidup sederhana, tak mampu ada orang gaji semua, ikutlah Sayyidina Ali. Jadi para isterinya buat kerja sendiri di rumah 100%. Ikut Sayyidina Ali. Kalau wanita itu dicerca, dihina, yang teruk sangat, ikutlah Maryam. Kerana itulah wanita yang dicerca, dihina oleh rakyatnya pada masa itu. Dan kepada wanita yang dapat suami jahat, suami zalim, suami bengkeng, ikutlah Asiah. Bagaimana Asiah mentaati Fir'aun. Contoh dah ada bro. Contoh dah ada. Baca sirah mereka. Menarik. Semasa Asiah, apabila Fir'aun menyuruh Asiah supaya mengaku dirinya Tuhan, Asiah mengelak. Dia tetap mengaku agama yang betul ialah agama yang dibawa oleh anak angkatnya Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun marah dan Fir'aun nak bunuh dia. Nak bunuh Asiah kerana tidak memperakukan dia sebagai Tuhan. Semasa nak bunuh, apabila hampir kepada saat nak bunuh Asiah, Asiah mohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku di mana tempatku di syurga nanti. Allahu Akbar. Allah membuka pintu langit dan menunjukkan istana besar untuk Asiah, lebih besar daripada istana Fir'aun. Setelah Asiah melihat tempatnya di syurga begitu indah, Asiah mulai tersenyum. Saat itu Fir'aun hairan. Aku nak bunuh kau pun kau sempat tersenyum ya. Maka Asiah pun dibunuh. Ada ulama kata masa Asiah dibunuh, masa itu ruhnya sudah pun diangkat ke langit. Yang dibunuh oleh Fir'aun itu hanya jasadnya saja. Ruhnya sudah diangkat ke langit. Allahu Akbar. Indahnya Asiah. Jadi sesiapa yang dizalimi oleh suami, sabarlah, kerana memudahkan anda masuk syurga. Amin. Amin. Memudahkan anda masuk syurga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kau day hari ini. Sama-sama pagi bersama dengan hari ini. Siapa isteri yang baik, melakukan kebaikan dengan jiran-jiran, orang sekitar, rakan sepejabat, itulah mewakili isteri, suami berbuat baik dengan makhluk sekitar, jiran-jiran sekitar, baik itu dengan anak yatim, buat baik anak yatim, dengan jiran, dengan orang miskin, itulah dengan seluruh makhluk, sekaligus berbuat baik pada haiwan, ternakan yang dimiliki. Sebab itu wanita ni suka bela kucing, macam itulah. Itulah ciri-ciri ciri-ciri wanita syurga. Menyambung tali persaudaraan. Wanita sudah sangat benci, itu diputuskan, birah saya diputuskan, tak boleh. Seorang wanita juga harus menjalinkan tali persaudaraan. Hablu minallah, hablu minan nas. Jagalah hubungan dengan Allah dan jagalah hubungan dengan manusia. Orang yang sudah memutuskan, lebih banyak memberi pada orang, menahan pemberian orang lain untuk dirinya, sekaligus memberi maaf kepada orang yang menzaliminya. Mudah memberi maaf, bukan moncong berminggu-minggu. Tak tegur, suami jawab tak tegur, dosa bro, dilaknat oleh malaikat. Allahu Akbar. Wanita ahli syurga mudah maafkan. Suami salah, maafkan. Suami betul, dia maafkan sokmo. Maafkan sokmo. Suami dia salah pun tak apa, dia minta maaf, sorry bang. Itu saja tu. Itulah wanita ahli syurga. Wanita muslimah yang selalu berbakti kepada orang tuanya selepas kepada suami. Kepada suami, wanita yang ada suami mesti berbakti kepada suami dahulu. Dapat izin suami baru berbakti kepada orang tua. Memanjangkan tali silaturahim dengan saudara, anak yatim, menjaga anaknya supaya menjadi anak yang soleh dan solehah, sekaligus menjaga saudaranya dari bahaya lisan,
dan selalu sentiasa memanjatkan doa yang baik-baik untuk suami, isteri dan anak-anak. Itulah tugas isteri. Jangan sekali-kali doa yang tak elok. Itu adalah dosa besar. Mohon ampunlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dan seterusnya, suka berinfak seperti mana? Seperti mana ciri-ciri ada pada Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Khadijah. Khadijah seorang wanita yang jutawan, kaya raya. Kaya raya, jutawan. Suami yang pertama Khadijah dapat 2 anak, meninggal. Selepas itu kahwin yang kedua, bercerai. Yang ketiga baru dia kahwin dengan Rasulullah. Allahu Akbar. Indahnya cinta mereka. Sebab tu orang kata kahwin dengan janda ni lebih bahagia. Sebab apa? Sebab Rasulullah kahwin dengan Khadijah. Tapi Rasulullah kahwin dengan Aisyah, dengan dara, bahagia juga. Jadi macam mana tu? Ciri wanita penghuni syurga selanjutnya adalah lebih banyak melakukan infak yang baik, sedekah dalam keadaan yang sekecil mana pun. Dan dalam masa yang sama menahan marah. Inilah ciri ahli syurga, menahan marah dan memaafkan seseorang yang sudah berbuat salah padanya. Sama ada suami, anak-anak, mertua, rakan-rakan, keluarga, sahabat dan sebagainya. Mohon maaf semua. Mohon maaf, aku maafkan. Setiap kali solat maafkan, sebelum tidur maafkan. Sentiasa maafkan. Tidak ada dendam. Isteri yang ahli syurga ni tidak ada dengki, tidak ada dendam, walaupun hanya sebesar zarah. Kalau ada dendam, ada dosa, ada dengki, swazara, buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Pertama sekali pergi mohon maaf, aku mohon maaf dengan kau. Yang kedua, beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku mohon keampunan. Allah yang Maha Agung. Astaghfirullahalazim. Setiap kali kita astaghfirullahalazim, satu titik hitam keluar daripada hati kita. Jika makin banyak kita beristighfar, maka makin banyak titik hitam akan keluar daripada hati kita. Maka kita akan jadi aman, nyaman, insya-Allah syurga. Amin. Jadi banyak-banyakkanlah istighfar. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Ya Allah yang Maha Agung. Al-Azim, Maha Agung. Setiap kali sebut, satu titik keluar. Setiap kali sebut, satu titik hitam keluar. Jadi rajin-rajinlah sebut. Rajin-rajinlah sebut. Supaya hati anda menjadi putih bersih. Putih bersih. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Siapa rakan kita ni? Terima kasih banyak. Kerana sudi hadir. Rizwan. Terima kasih. Tak nampak baca. TikTok ni buat nama dia sama je. TikTok ni kena komplain ni. Buatlah terang-terang, baru boleh nampak. Kita nak baca ni senang. Tak nampak. Siapakah isteri yang baik? Kita telah ulas tadi. Seterusnya ialah isteri yang taat kepada perintah Allah. Taat perintah Allah. Kenapa kau setia kepada suami kau? Aku taat perintah Allah. Kenapa kau sayang kepada suami kau? Aku taat kepada Allah. Kenapa kau rindu kepada suami kau? Aku taat kepada Allah. Kenapa kau bekerja bertunggu-lumu menjaga anak kau? Aku taat kepada Allah. Kenapa kau masak siang dan malam kepada suami kau? Aku taat kepada Allah. Kenapa kau basuh baju suami kau, anak-anak kau? Aku taat kepada Allah. Kenapa kau menghormati kedua ibu bapa? Aku taat kepada Allah. Kenapa kau solat 5 waktu? Aku taat kepada Allah. Kenapa kau puasa bulan Ramadan? Aku taat kepada Allah. Kenapa kau jaga kemaluan? Aku taat kepada Allah. Kenapa kau taat dan setia kepada suami kau? Aku taat kepada Allah. Allahu Akbar. Itulah wanita syurga. Dia buat lillahi ta'ala. Dia buat kerana Allah, bukan kerana wang. Kenapa kau sayang suami kau? Dia banyak wang, bro. Habislah kau. Habis kau. Kenapa kau sayang suami kau? Dia ketua pengarah, bro. Habislah kau. Habis. Dunia habis. Hanya sementara. Sementara. Kenapa kau sayang suami kau? Dia handsome tu. Handsome. Macho sangat. Korean look. Hancur kau. Hancur kau.
Tapi kau sayang suami kau kerana Allah. Kerana Allah. Bukan kerana handsome-nya. Bukan kerana tak handsome-nya. Bukan. Bukan. Kenapa kau sayang suami kau? Dia selalu bagi duit banyak tu. Oh. Aduh, untunglah kau. Taat pada suami dan menjaga kemaluan, kesucian. Wanita penghuni syurga merupakan wanita yang biasa taat pada suaminya. 24 jam taat pada suami. Kena taat suami. Taat suami itu wajib, bro. Tak taat dosa. Bahkan kalau kau sudah solat sunat, jika suami kau panggil, kau kena berhenti solat sunat itu. Pergi menyahut. Ya bang, tolong buat air boleh? Boleh. Tolong pergi buat air. Kemudian, bang, saya nak sambung solat ya. Silakan. Tapi yang eloknya beritahu suami. Bang, saya nak solat sunat ni. Kalau bang nak apa-apa, beritahu ya. Beritahu. Nak puasa begitu juga. Bang, saya nak puasa sunat ni. Puasa Syawal 6 hari. Tapi kalau abang tak izin, saya tak puasa. Jangan main. Tak boleh. Nanti suami kata, masuk bilik kejap. Saya puasa bang. Tak kira. Puasa kena buka. Puasa kena buka. Kena layan suami. Kena layan bro. Yang kata bang, janganlah bang. Kan saya ni puasa. Tak boleh. Haram bro. Haram. Tak layan suami haram. Walaupun kau puasa. Allahu Akbar. Ramainya tak faham. Ini yang wanita ramai masuk neraka ni. Bila Isra' dan Mi'raj, Allah buka pintu neraka. Rasulullah tengok ramainya wanita dalam neraka. Inilah. Abang tak ada hati perut. Kita puasa pun nak ajak tidur. Oi. Habislah kau. Habislah kau. Kau mengukir habislah kau. Habis kau. Kesiannya kau. Ini lah. Akhir zaman ramai wanita ego. Tak patuh kepada suami. Tak patuh. Tak setia. Pincang. Pincang. Apa mau lagi? Rakan-rakan kita dari Indung. Dari Indung berapa? Macam-macam. Apa dia? Indung kata? Bersekongkol. Bukan ada perkataan berselingkuh. Berselingkuh. Kawan-kawan di Indung kata berselingkuhan. Itulah. Jadi ingat, nak balik rumah mak, isteri nak balik rumah mak atau bapak, kalau suami tak benarkan, tak boleh balik. Tapi itu bapak saya, mak saya, betul. Tapi kau kena taat lagi kepada suami kau. Bagi wanita, apabila dia sudah bersuami, dia mesti taat. Yang pertama ialah kepada suami. Taat yang pertama yang paling unggul kepada Allah. Taat yang kedua kepada Rasulullah. Taat yang ketiga kepada suami. Dan taat keempat barulah kepada ibu bapa. Itu wanita. Tapi terbalik juga. Orang lelaki masa dia kahwin, taat kepada kedua ibu bapa. Bukan taat kepada isteri. Ada yang taat kepada isteri. Tak betul. Tak betul. Tak betul. Isteri tak boleh bantah apabila suami kata, bang, tahun ni kita balik raya rumah mak saya. Tak boleh. Saya nak balik rumah mak saya dulu. Kena ikut. Jangan ada argument. Tak patutlah bang buat kerja macam ni. Tiap-tiap tahun balik rumah abang. Balik rumah abang. Tak patut abang buat kerja macam ni. Saya kecewa ya bang. Dosa besar. Dosa besar. Yang kau kecewa tu pasal? Kau tak tahu ke kau tak ada kuasa? Yang ada kuasa itu suami kau. Tapi suami saya tukang kebunnya. Saya guru besar. Tak kisahlah. Suami tukang kebun, kau guru besar pun tak kisah. Taraf suami mesti atas guru besar. Mesti atas. Taraf suami. Bukan taraf ketua jabatan. Itu tak kisah. Dalam pejabat boleh lah. Engkau besar, sana besar, sini besar. Tapi di rumah, engkau masih lagi nombor 2. Tak boleh nombor 1. Yes? Mesti minta izin suami. Kalau nak berkah dalam hidup. Kalau nak syurga. Kalau nak syurga. Itu penting. Jangan main. Isteri menjaga taat kepada kedua ibu bapa. Taat kepada suami. Taat. Wow. Apabila seseorang isteri itu telah melakukan solat 5 waktu. Telah melakukan solat 5 waktu. Puasa bulan Ramadan. Menjaga kehormatan diri. Dan mentaati suami. Maka di akhirat nanti masuk syurga. Engkau boleh pilih pintu syurga mana yang kau nak masuk. Solat 5 waktu. Ramai yang buat. Puasa bulan Ramadan. Dia layan dulu. Sebab dia yang menyediakan juadah.
Kan? Jaga kemaluan, memang dia jaga sungguh. Tapi taat kepada suami ini ramai yang gagal. Taat kepada suami. Kadang-kadang dia keliru, taat. Taat, keliru. Taat ni. Walaupun suami tidak menjalankan tugas sebagai suami, kena taat. Kena taat. Ini yang susah wanita nak terima ni. Yang menyebabkan dia tergelincir masuk neraka. Sebab tidak taat kepada suami. Isteri tak boleh menjawab. Tak boleh menjawab. Dia kena diam. Apa suami cakap, kena diam. Maaf ya bang. I minta maaf bang. Sorry bang. Walaupun suaminya tetap salah. Tentu dah jelas salah. Betul? Sunat dia mengatakan bahawa, maaf bang. Saya salah. Saya salah. Sampai ke tahap tu. Ini pendapat suami canggah sampai melangit. Alah, saya tak setujulah buat macam ni. Wah, dia pula tak setuju. Ini bukan meeting di pejabat ni. Ini meeting di rumah. Meeting rumah engkau jadi nombor 2, bukan nombor 1. Di pejabat boleh lah. Itu contoh. Jaga ya. Bahawa wanita kalau ingin masuk syurga, jaga mulut, jaga kemaluan. Dua itulah. Ramai yang gagal dan masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Allahu akbar. Yang seterusnya ialah bertakwa. Merupakan iaitu ketaatan kepada Allah atas petunjuk Allah, mengharap rahmatnya dan meninggalkan maksiat kerana petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah seorang hamba mendekat dirinya kepadaku dengan amalan wajib yang aku cintai, dan hamba-Ku sentiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan sunnah hingga aku menyintai. Amalan sunnah itu penting. Sunnah Rasulullah. Sunnah. Tapi dalam keadaan untuk ego suami supaya isteri taat, kau tu janganlah memperhambakan isteri kau seperti hamba abdi. Rasulullah cuci baju juga, Rasulullah jahit selipar juga, Rasulullah masuk ke dapur juga, Rasulullah simpan tempat ni juga, Rasulullah bermusra juga. Takkanlah kau nak tunjuk ego kau. Itulah. Jangan bro, tanggungjawab kau berat bro. Jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Itu tanggungjawab kau, bukan tanggungjawab isteri kau. Jagalah dirimu, ahli keluargamu daripada dibakar oleh api neraka. Itu kata Allah. Jaga kata Allah. Jangan main bro. Jangan main. Kena jaga betul-betul. Jaga betul-betul. Jangan jaga sikit-sikit. Jangan. Bahaya. Bahaya. Sebelum kita teruskan bual bicara kita ke of the day hari ini, iaitu siapa isteri yang baik, kita baca dulu surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah dan kita niat pahalanya Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat baginda, kepada semua rasul-rasul dan nabi-nabi, dan Allah sampaikan kepada kedua ibu bapa kita sama ada masih hidup atau telah meninggal. Niat masing-masing. Ini semua kena niat kepada diri kita, isteri-isteri, anak-anak, suami, rakan-rakan, sahabat, rakan-rakan Quote of the Day yang sentiasa bersama dengan itu. Semoga Allah sampaikan pahala Al-Fatihah. Dan kepada guru-guru kita, sahabat-sahabat, jiran-jiran kita, semuanya menerima pahala Al-Fatihah. Akhir sekali kepada muslimi, muslimat, mukmini, mukminat, sama ada yang telah mati ataupun yang masih hidup walaupun berada di hujung dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Quote of the Day bersama dengan hari ini. Rakan-rakan dari Indonesia, apa khabar Pak? Apa khabar dari Singapura? Apa khabar dari Thailand? Sawadee-kap, Thailand. Daripada Brunei Darussalam, apa khabar? Apa khabar dari Sabah dan Sarawak, Brunei? Sabah dan Sarawak, apa khabar dari Semenanjung? Apa khabar rakan-rakan kita dari India, Bangladesh? Ini semua ada mengikuti program itu. Terima kasih banyak.
Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama ada join TikTok Atuk. Ramai lagi yang tak join TikTok Atuk, follow me. Thank you very much. Sila follow Atuk TikTok. Dan sila subscribe YouTube Haji Mat Atuk. Di sana ada banyak video-video yang Atuk upload kan. Recording buat di TikTok, upload di YouTube. Tolong subscribe Haji Mat Atuk. Ini Haji Mat Atuk YouTube. YouTube. Terima kasih di atas sokongan anda. Terima kasih di atas perhatian. Kalau boleh viral kan, sesiapa yang aktif akaun dia di TikTok ataupun Facebook, tolong viralkan akaun Atuk. Ataupun viralkan mana-mana satu video Atuk, ceramah-ceramah agama ataupun ceramah motivasi. Tolong viralkan, insya-Allah mendapat pahala dan ganjaran yang baik. So far semua video Atuk adalah video yang baik-baik. InsyaAllah sehingga ke akhir hayat Atuk akan sampaikan perkara-perkara yang baik di mana disyariatkan untuk disampaikan kepada semua makhluk perkara yang baik-baik. Bila sahabat bertanya Rasulullah, siapakah orang yang baik? Rasulullah, orang yang baik ialah orang yang buat baik kepada orang lain. Jadi Atuk menyampaikan perkara yang baik. Anda juga orang yang baik kerana anda tolong viralkan. Bukan penat pun, bukan kena bayar pun, tak ada. Tapi pahalanya tetap berjalan. Senang je. Kalau anda tak boleh nak buat video, tak boleh tu, tak boleh ni, tapi anda Atuk yakin boleh viral. Jadi ambil satu video Atuk yang pendek dalam YouTube ke mana-mana atau di TikTok ke, viralkan. Hebahkan. InsyaAllah semoga anda mendapat pahala ganjaran secara jaringan. Sebab itu anda akan terkejut daripada mahsyar nanti. Tiba-tiba pahala hasil daripada viral ceramah-ceramah Atuk akan datang bertimbun-timbun. Tidak kurang pahala Atuk, tidak kurang pahala anda, tidak kurang pahala rakan-rakan yang terus viral. Semuanya mendapat pahala yang sama. Itulah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Jadi tolong viral, mana-mana video Atuk. Pilih salah satu viral. Satu hari satu. Kalau tak ada benda konten nak buat. Ada ramai yang ada Facebook, yang ada TikTok, yang ada Twitter, yang ada IG, tak tahu nak post apa. Akan post lah video-video Atuk. Dalam ada yang 60 second, yang pendek-pendek je. Yang 1 jam pun ada. Ambil yang 60 second tu, kau postkan sebagai konten kau. Konten boleh dapat pahala. Teruskan buat konten masing-masing. Terima kasih banyak yang telah pun sudah buat konten. Terima kasih banyak yang teruskan buat konten. Satu hari satu video Atuk naik. Satu hari satu video Atuk naik. Pahala. Dan akaun kau akan aktif. Ada followers, ada yang beri komen, ada yang ucap terima kasih kerana upload video. Ada katakan terima kasih kerana mendengar nasihat ataupun pandangan, pendapat daripada Atuk diterima pakai oleh orang lain setelah anda viral. Itu semua mendapat pahala, insya-Allah. Amin. Amin. Tanda-tanda isteri yang masuk syurga memiliki akhlak yang baik, iaitu memiliki akhlak yang baik, berucap juga memiliki tingkah laku yang baik, bercakap lemah lembut, tidak cengeng, tidak marah orang. Itulah akhlak yang baik. Tidak marah, tak tutup pasal. Selalu menepati janji. Ciri wanita penghuni syurga selalu menepati janji. Bukan janji dicepati. Yang sudah dibuatnya sekaligus menjaga amanah yang diberi kepadanya. Amin. Amin. Dan juga wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Dan ini merupakan ciri wanita penghuni syurga. Banyak wanita yang tidak biasa meminta maaf pada suami, meskipun ia tahu jika dirinya bersalah, dan tidak jarang juga wanita ingin sang suami meminta maaf pada dirinya. Seorang wanita harus mengalah ego yang dimiliki apabila bersalah dan segera didatangi suami untuk minta maaf supaya ia layak menjadi penghuni syurga. Jadi wanita mesti rendah diri untuk menerima maaf daripada suami. Itulah contoh ahli syurga. Dan wanita lebih awal mendahului meminta maaf kepada suami. Itulah penghuni syurga. Jadi kalau mulut pun berat nak minta maaf apa semua, susahlah bro.
Susah, susah, susah. Susah, susah. Itu yang menyusahkan. Isteri mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul akan tetap biasa mendampingkan suaminya di syurga, serta juga akan mendapat kenikmatan yang serupa dengan penghuni syurga lain yang disesuaikan dengan amal selamanya berada di dunia. Allahu akbar. Allahu akbar. Sesungguhnya isteri penduduk syurga akan memanggil suami-suami mereka dengan suara yang merdu yang tidak pernah didengar oleh seseorang pun. Di antaranya didendangkan oleh mereka, kami adalah wanita-wanita pilihan yang terbaik, isteri-isteri kaum yang termulia. Mereka memandang dengan mata yang menunjukkan, dan mereka yang mendendangkan, kami adalah wanita-wanita kekal, tidak akan mati. Kami adalah wanita-wanita yang aman, tidak akan takut. Kami adalah wanita-wanita yang tinggal, tidak akan pergi. Sahih Al-Jamin. Wow, hebatnya. Kekal di syurga. Amin. Amin. Sembang-sembang pagi hari ini, Quote of the Day bersama dengan Atuk. Quote of the Day bersama dengan Atuk hari ini. Sembang kita pagi hari ini. Secara rumusannya, kita buat rumusan sikit hari ini. Rumusannya. Ciri-ciri wanita bagi orang yang baru sampai. Terima kasih. Better late than never. Tak apalah baru sampai, bagus. Sebab ada orang yang tak pernah sampai. Majlis ilmu ini ialah taman syurga. Siapa yang masuk majlis ilmu, dia sudah, itulah hidayah daripada Allah. Orang yang tak dapat hidayah, masuk dalam FYP pun dia skip. Tolak. Nah, itu orang tak ada hidayah. Sebab orang yang berada di majlis ilmu, dia mendapat pahala yang besar, ditulis oleh malaikat. Pahala ni. Orang yang mendengar je, tak faham pun dengar, dapat pahala. Apa lagi faham, apa lagi dapat kesedaran dan keinsafan daripada perbincangan yang dibuat. Itulah pentingnya masuk majlis ilmu. Jadi kalau ada ustaz menyampaikan ceramah dalam video-video yang lain, motivasi sebagainya, tunggulah, jangan cepat sikit. Sebab itu adalah rezeki kau. Jangan kata rezeki ni dapat duit je. Dapat mendengar ceramah pun rezeki. Rezeki dapat melapangkan dada, dapat satu pemahaman, dapat satu pengajaran, dapat satu solusi dalam segala permasalahan. Itu semua mungkin dapat daripada ceramah-ceramah. Sebab tu ceramah itu dakwah. Rasulullah menyampaikan dakwah melalui ceramah, face to face. Berjalan kaki daripada satu kampung ke satu kampung, menemui daripada satu kaum kepada satu kaum. Terus berdakwah. Bukan ada TikTok macam ni. Bukan ada boleh buat live macam ni. Dulu mana ada. Nak berdakwah kepada seorang pun kena berjalan kaki. Begitulah hebatnya Rasulullah, kekasih Allah. Orang yang begitu kuat berdakwah untuk menceritakan mengenai hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kembali kepada Allah yang sejati. Amin. Jadi kita setakat buat live macam ni, Allahu Akbar. Tak adalah sangat, tak ada apa yang nak dibanggakan. Ini hanya sekadar sedikit sumbangan Atuk kepada perkembangan agama Islam dan juga kepada pembentukan peribadi yang tinggi. Bila ditanya oleh sahabat Rasulullah, siapakah orang yang dahulu masuk syurga? Ialah orang yang mempunyai peribadi dan pekerti yang tinggi seperti Rasulullah. Peribadi, tapi kena solat lah. Tak solat tak boleh. Tak ada erti peribadi dan pekerti yang tinggi kalau tak solat. Itulah, jangan salah faham. Kau tak solat, ya aku tak solat, tapi aku boleh masuk syurga. Kenapa? Aku pekerti peribadi. Tak betul. Tak betul. Jadi cukuplah untuk hari ini. Terima kasih banyak dari rakan-rakan semua. Quote of the Day, saya macam pagi. Oh ya, kita nak buat rumusan tadi ya. Lupa. Okey, ciri wanita penghuni syurga. Pertama, bertakwa. Yang kedua, ikhlas beribadah lillahi ta'ala. Yang ketiga, lakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Amal ma'ruf, buat yang baik dan elakkan daripada perkara-perkara mungkar, terutama kepada suaminya. Berbakti kepada kedua orang tua. Selepas berbakti kepada suami, minta izinlah untuk berbakti kepada orang tua. Gemar membaca Al-Quran dan berzikir. Walaupun surah-surah pendek, walaupun surah Al-Ikhlas, tapi selalu baca. Walaupun Al-Fatihah, selalu baca. Walaupun tak boleh baca Al-Baqarah dan sebagainya. Berbuat baik semua manusia dan makhluk-makhluk lain.
Seorang yang baik, lembut hati, bukan saja kepada manusia, juga kepada haiwan. Banyak bersedekah, bagi kepada anak yatim, banyak bersedekah, menjaga lisan. Wanita, jadi pengemis juga, jaga lisan, bermakna kurangkanlah bercakap. Let's talk more work, kurang bercakap. Menepati janji dan amanah. Wanita, jangan berbohong, menjaga hubungan silaturahim pada keluarga dan juga pada sahabat dan jiran-jiran. Jadi itulah cukup untuk hari ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang kelemahan atuk sendiri. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa membuat pembelian Kasturi Duha dan Kasturi Maryam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu